kediaman. Penganalisis hartanah Ayat Ishak sifatkan angka berkenaan memadai ambil kira tumpuan kerajaan terhadap sektor-sektor lain. Peruntukan tambahan menerusi SJKP disambut baik bantu 57,000 pembeli rumah pertama memiliki kediaman sendiri. Usia bukan halangan bagi seorang warga emas menamatkan pengajian pada peringkat Doktor Falsafah di Universiti Malaysia Terengganu. Wanita kelahiran Perancis Dr. Christine Rohani Longet, 81 tahun, menghabiskan masa 10 tahun menyiapkan tesis bertajuk Tempat, Tumbuhan dan Masyarakat di Terengganu, penilaian berdasarkan 2 era. Ibu kepada 8 anak dan 26 cucu ini merupakan salah seorang graduan pada Majlis Convocation ke-22 UMT. Tahap kemajuan pelaksanaan projek ECRL di Kelantan capai 83.27% setakat bulan lalu. Pembinaan projek melibatkan jajaran sepanjang 43.86 km itu telah mendahului jadual ditetapkan. Menurut pengarah JKR Kelantan, ia hasil kerjasama baik semua pihak. Fenomena monsun timur laut yang dijangka melanda bulan depan dijangka tidak akan jejaskan pelaksanaan projek. Statistik indikator kos sara hidup mengikut daerah akan dikeluarkan DOSM untuk rujukan pengembalan dasar dan keputusan kerajaan. Ketua Perangkawan menyatakan laporan tersebut juga bolehkan rakyat ambil tahu mengenai kos sara hidup di kawasan masing-masing selain dekatkan rakyat dengan data dan statistik merangkumi kehidupan seharian mereka. Kenaikan nilai ambang levy keuntungan luar biasa ke atas buah kelapa sawit mampu beri manfaat tidak langsung kepada peneroka. Ia juga berupaya tingkatkan pendapatan Felda khususnya melalui FGV Holdings Berhad selain menambah nilai keuntungan syarikat untuk kesejahteraan warganya. Kenyataan Felda memaklumkan semakan semula struktur julat harga pasaran dan kadar duti ekspor minyak sawit mentah akan bermula pada 1 November nanti. PNB menyatakan komitmen untuk memainkan peranan proaktif dalam inisiatif bangunan negara. Presiden dan Ketua Eksekutif kumpulannya berkata, PNB akan terus bekerjasama rapat dengan kerajaan demi masa depan yang lebih sejahtera. Jelasnya, sebagai syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, PNB menyokong penuh pelbagai inisiatif dalam Belanjawan 2025. Pendekatan yang digariskan akan berkukuh daya tahan ekonomi di samping menggalakkan keterangkuman dan pembangunan mampan. Belanjawan 2025 disifatkan sebagai pelan yang kondusif dan komprehensif meliputi pelbagai lapisan rakyat. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Ekonomi UiTM, Dr. Bashir Ahmad Syabir Ahmad berkata, pelbagai usaha kerajaan digariskan untuk capai status negara maju dan berpendapatan tinggi. Peruntukan tumpu projek berpaksikan rakyat antaranya penambahbaikan dan pembinaan infra, prasaran dan kemudahan termasuk di luar bandar. Usaha galakkan peralihan kepada kenderaan elektrik terus diperhebat. Ia dijayakan kerajaan menerusi rebat dan pelarasan cukai dalam Belanjawan 2025. Langkah itu selari hasrat kerajaan madani capai sasaran karbon C fasa awal 2050. Pengarah Malaysia Institute of Transport menyatakan galakan penggunaan EV pemasangan tempatan beri peluang lonjakan bangunan industri selain tambah peluang pekerjaan dan pemindahan teknologi. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC akan beri fokus untuk menarik lebih ramai pelabur masuk ke wilayahnya. Ini termasuk dalam bidang pertanian, pembuatan pelancongan dan marin. Ketua Pegawai Eksekutifnya percaya pelabur yang ramai akan membolehkan banyak projek berskala besar dapat dilaksanakan sekaligus membuka peluang pekerjaan di Pantai Timur. Setakat September, ECERDC telah memperoleh pelaburan sebanyak RM13.3 bilion. Pelaburan itu dijangka mewujudkan lebih 8,700 peluang pekerjaan. Industri minyak sawit catat prestasi bercampur-campur dalam tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Ini dilihat daripada harga dan pengeluaran yang lebih tinggi serta peningkatan hasil yang ketara. Bagaimanapun, industri berdepan cabaran seperti kawasan tanaman yang berkurangan dan penurunan kadar perahan minyak. MPOB maklumkan industri catat ekspor dan pendapatan yang lebih tinggi dalam tempoh itu berikutan kenaikan harga minyak sawit global.
Prabowo Subianto mengangkat sumpah sebagai Presiden Indonesia ke-8 bagi penggal 2024-2029. Istiadat mengangkat sumpah yang berlangsung di Parlimen itu disiarkan secara langsung melalui stesen televisyen tempatan. Istiadat angkat sumpah turut disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para pemimpin ASEAN lain. Prabowo menang besar dalam pilihan raya pusingan pertama Februari lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar mengucapkan tahniah kepada Prabowo Subianto atas pelantikannya sebagai Presiden baru Indonesia. Jelas beliau, Malaysia akan terus menjadi rakan strategik Indonesia selain meningkatkan ikatan persahabatan kedua-dua negara. Presiden Rusia menzahirkan ucapan terima kasih kepada Presiden UAE atas peranan Abu Dhabi dalam pertukaran tawanan perang dengan Ukraine. Jumaat lalu, Rusia dan Ukraine mengumumkan pertukaran 95 tawanan perang dari setiap pihak selepas rundingan yang dijalankan oleh UAE. Pertukaran terakhir yang dilaporkan adalah pada bulan September apabila 206 tawanan perang ditukar dengan UAE juga menjadi orang tengah. Selatan Lebanon terus dibedil rejim Israel dengan mensasarkan kubu kuat Hezbollah di selatan Beirut. Ia selepas Perdana Menteri Israel menuduh kumpulan yang disokong Iran cuba membunuhnya dengan menyasarkan kediamannya. Agensi berita kebangsaan rasmi Lebanon berkata, serangan Israel ke atas ibu negara itu melanda sebuah bangunan kediaman di kawasan Harid Hik, Beirut Selatan berhampiran sebuah masjid dan hospital. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Alhamdulillah kita akan bersiaran selama 2 jam. Pagi ini anda ditemani saya Ismail Adnan. Ada juga saya Syuhaidah Arifin. Kami berdua akan bersama dengan anda seawal jam 8 pagi hari ini hingga 10 pagi. Boleh ikuti kami di aplikasi RTM Klik yang anda boleh